Assalamualaikum, hai semua, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya Aa berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, video kali ni adalah salah satu kisah yang bagi efek pada kita semua. Ya, memang sampai sekarang ni pun kita masih lagi mengalami ataupun menghadapi, menjalani hal-hal yang saya akan ceritakan dalam video kali ni. Memang macam kalau sekali dengar tu macam agak dramatik lah. Yo, oh je lah kau ni kan. Tapi dengar dulu sampai habis, baru korang nilai. Betul ke kita sedang menghadapi keracunan bahan kimia sekarang ni? Ya, memang. Memang kita sedang menjalani semua tu. Tapi tak adalah semua, mungkin orang-orang yang terlibat je lah. Jadi, kisah pada kali ni adalah tentang satu eksperimen. Sesuatu hal yang sangat serius tapi sengaja ditutup. Sengaja tak nak bagi tahu orang ramai. Dan juga skandal keracunan bahan kimia. So macam benda ni bukan kecil tau. Benda ni macam melibatkan kesihatan kita. Itulah kisah ni jadi pun disebabkan oleh sesetengah individu yang nak mengaut keuntungan tanpa fikirkan efeknya kepada orang lain. Mungkin boleh cakap macam tu lah kot. Benda ni jadi pun bila ada satu company yang besar tapi tak tahulah dia orang tak cek ataupun terlepas pandang. Cuma macam pelik jugalah, macam mana boleh terlepas pandang hal-hal yang sangat besar macam itu. Sebenarnya ini adalah kisah tentang keracunan bahan kimia yang dihasilkan oleh DuPont Chemical. Sudah sedia? Jom kita mula. Cuba bayangkan kalau kita ada satu ladang ataupun satu laman lah depan-depan rumah kita, belakang rumah kita macam gitu kan. Dan kita memang suka sangat kalau petang-petang je keluar ambil angin macam tu dengan tengok rumput-rumput yang menghijau, bunga-bunga yang cantik-cantik yang kita tanam tu semua, dengan kolam ikan yang kita dah buat cantik. So memang kita sangat suka kalau petang-petang je lepak-lepak dekat situ, ambil angin. Memang best sangat, hilang stres ni kan. Pula tu ada dengan bunyi-bunyi burung yang berkicauan. Lepas tu ada lembu-lembu yang tengah rambut rumput dekat padang. Memang suasana yang sangat-sangat damai je. Dan memang dah bertahun-tahun kita hidup dalam keadaan yang damai macam tu. Tapi tiba-tiba je satu hari bila kita keluar dekat taman kita tadi, kita perasan yang rumput-rumput yang biasanya menghijau tak lagi menghijau macam yang sebelum-sebelum ni. Air yang ada dekat sungai sebelah rumah kita tu pun dah tak sebersih sebelum ni. Dah tu kita dah tak dengar dah bunyi-bunyi burung, bunyi lembu yang ada dekat padang tu. Macam sesuatu yang sangat-sangat di luar jangkaan. Sebenarnya itulah yang berlaku kepada keluarga Wilburn Tennant. Pada tahun 1980, Wilburn dan juga adik-beradik dia ni dah jaga ladang milik keluarga dia tu bertahun-tahun. Jadi ahli keluarga Tennant ni dia bekerja sebagai petani. Diorang memang hidup secara sederhana je. Tapi ada satu masa keluarga diorang mula degrade. Mula banyak bil-bil yang tak terbayar, banyak hutang. Jadi start dari situ diorang bincang-bincang untuk jual sebahagian daripada tanah diorang tu kepada salah sebuah syarikat yang terkemuka dekat daerah tu. Dan syarikat yang dimaksudkan adalah syarikat DuPont Chemical. Yelah, diorang pun macam perlukan sejumlah wang untuk settle semua bil-bil tu, settle semua hutang. Jadi macam tindakan yang agak tepat lah untuk diorang jual sebahagian daripada tanah milik diorang tu dan uruskan semua hal-hal yang sepatutnya kan. Tambah pula dia jual kepada salah satu syarikat yang kata terkemuka dekat daerah situ. Memang setiap kebanyakan daripada rumah-rumah yang ada kat situ akan bekerja dengan syarikat ni. Kiranya syarikat yang sangat-sangat besar lah kan. Dah jual sebahagian daripada tanah dia tu, bahagian tanah yang lebihnya tu dia orang masih lagi bertani dekat situ, pelihara lembu. So dia orang masih lagi melakukan kegiatan-kegiatan ataupun aktiviti yang biasa dia orang lakukan. Pada satu hari awal tahun 1990, Wilbur tadi macam biasalah dia akan pergi cek dekat kawasan pertanian, kawasan yang dia tanam tanaman tu. Lepas tu dia pergi cek pula dekat kandang lembu dia. Cuma pagi tu dia perasan yang ada sesuatu yang ganjil. Ada lembu yang mati dekat dengan sungai. Bila dia pergi dekat, dia pergi untuk pastikan kenapa boleh mati lembu ni, dan dia perasan itu bukanlah kematian yang biasa. Sebab
ada darah dan juga macam buih-buih yang terkeluar daripada mulut lembu tu. Katanya Wilbert ni memang sepanjang hidup dia pelihara lembu, dia buat pertanian tu semua kan. Dan dia pun pernah tengok lembu-lembu yang mati. Cuma sebelum ni dia tak pernah lagi tengok lembu mati dalam keadaan macam tu. So masa tu dia macam syak lah, ada sesuatu yang tak kena sekarang ni. So start daripada situ, dia mula bagi perhatian yang lebih sikit. Dia nak tengok apa punca yang membuatkan lembu tu boleh mati. Bila dia fikir-fikir balik, dia macam terperasan tau. Keadaan lembu-lembu dia ni bertindak aneh lepas dia jual sebahagian daripada ladang dia kepada syarikat DuPont Chemical. Katanya start daripada tu, lembu dia yang biasanya jinak jadi makin agresif. Jadi macam ada something wrong lah dengan lembu-lembunya tu. Ada setengah lembu yang ada macam kudis-kudis macam tu dekat tubuh dia, dan ada juga yang macam kehilangan bulu-bulu. Dan makin lama makin banyak lembu-lembu yang mati. Cuma bila difikir-fikirkan balik, Wilbert ni rasa ada something yang wrong kat sini kan. Ada sesuatu yang salah dekat sini. Mesti ada punca yang menyebabkan lembu-lembu dia tu boleh mati dan boleh jadi agresif macam tu. So dia cuba untuk cari jawapan kenapa lembu-lembu dia ni boleh mati. Yelah, Wilbert ni daripada kecil lagi dia memang kerjanya menjaga lembu. Jadi orang yang paling pakar dalam perlembuan ni, habis engkau bahasa Melayu. Tapi orang yang paling pakar dalam menjaga lembu ni, dialah orangnya. So macam tak mungkin dia tak boleh nak faham sifat-sifat lembu, dan tak mungkin juga kalau dia tersalah bagi makan dekat lembu-lembu tu kan. So dia pun mulalah siasat. Dia start daripada pemakanan. Dia cek diet lembu tu, dia cek air yang dia bagi, dia cek persekitaran macam tu lah. Dah tu dia mula pergi dapatkan bantuan daripada ahli politik, daripada jurnalis, dan daripada orang-orang yang mungkin bertanggungjawab lah. Sebab dia boleh rasakan ini bukannya macam penyakit biasa yang ada pada haiwan macam tu, tapi ini adalah sesuatu isu yang sangat besar. Tak ada siapa pun yang nak dengar luahan daripada dia. So time tu dia rasa macam frust sangat. Dia rasa macam down sebab dia macam confirm sangat ada something big happen, tapi tak ada orang pun yang nak dengar cakap dia. Jadi time ni dia fikir, lantaklah kau, dah tak nak dengar sangat, tak apa, aku akan buktikan juga ada something wrong sekarang ni. So time tu dia pergi buat sendiri. Dia pergi kaji sendiri apa sebenarnya yang berlaku. Dia pergi buat bedah siasat dekat lembu-lembu yang dah mati tu, dan dia rekodkan semua penemuan dia, semua macam data-data yang dia dapat tu dia rekodkan. Katanya dia rekodkan dalam VHS tape supaya dia boleh dengar lagi lain kali dan buat rujukan balik macam tu. Ada satu rekod yang dia buat, dia pergi buka mulut salah satu lembu yang dah mati tu, dan dia mendapati yang semua gigi lembu tu bertukar menjadi hitam. Lepas tu dia pergi belah perut lembu tadi untuk cek organ-organ dalaman pula. Dan dia pasti yang sesetengah daripada organ tu nampak macam something wrong. Macam colournya dah berubah. Lepas tu ada cecair-cecair yang macam agak pelik lah bagi dia. So sebab tak puas hati tadi, mungkin lembu ni je kot macam gini kan, dia pun pergi bedah siasat lembu-lembu lain yang dah mati tu. Dan bila dia belah je perut lembu-lembu tu semua, keadaan yang sama juga yang dia jumpa. Macam organ tu yang dah bertukar colour, lepas tu ada cecair-cecair yang macam melekit-lekit macam gitu. So time ni lagilah dia confirm, lagilah dia macam percaya sangat ada sesuatu yang ganjil dekat sini. Time tu dia double check balik apa yang dia bagi makan dekat lembu tu kan. Dan dia perasan dia memang tak ubah pun diet lembu tu. Dia tetap juga bagi makanan yang sama yang sebelum-sebelum ni dia makan. Yang sebelum-sebelum ni lembu tu makan. Jadi dari segi pemakanan, no, tak mungkin. Benda yang satu-satunya berubah adalah dia jualkan tanah tu kepada company DuPont tadi. Jadi macam yang saya cakap sebelum ni lah, DuPont ni dekat sana memang satu company yang sangat besar, dan semua orang dekat bandar tu pun macam kebanyakannya bekerja dekat company tu. Adik-beradik Wilbert ni sendiri yang namanya Jim pun bekerja dekat DuPont tu juga. Tak ceritanya DuPont ni memang established lah dekat sana, memang sangat-sangat besar. So apa yang company DuPont ni hasilkan sampaikan menyebabkan keracunan chemical macam tu? Jadi syarikat DuPont ni dia menghasilkan Teflon, tapi daripada bahan yang asli lagi. Lepas tu dia buat
chemical, dia adalah chemical process dia sampailah jadi Teflon. So kalau kita sebut Teflon je, kita memang sangat-sangat familiar lah kan. Tambah-tambah lagi mak-mak yang kat dapur tu memang sangat-sangat familiar dengan Teflon ni. Ya, Teflon ni biasanya adalah sebagai coating dekat periuk ke, dekat kuali ke, supaya ianya non-stick. Nak goreng apa-apa pun macam tak melekat macam tu. Katanya syarikat ni juga ada menghasilkan Lycra. Lycra macam yang kita tahulah, ada buat apa, baju ke, seluar ke, yang sependek-sependek tu semua, baju renang. So memang kita semua familiar lah kan dengan semua tu kan. Jadi untuk hasilkan Lycra tu sendiri, diorang memang perlu gunakan groundbreaking material. Macam yang cakap tadi lah, daripada material yang asli lagi, diorang buat chemical process dan hasilkan benda tu, hasilkan Lycra tu lah. So dalam proses untuk menghasilkan satu-satu bahan tu, diorang memang menggunakan proses chemical. Dan chemical waste yang terhasil daripada proses tu semua memang sangat-sangat tinggi dengan toksik. Jadi kenapa syarikat tu nak sangat beli tanah daripada Wilbert Tennant tadi? Rupa-rupanya dia nak buat tanah tu sebagai tempat pembuangan sisa-sisa bahan kimia. Orang-orang yang bekerja dekat company tu pun dia namakan tanah ni sebagai dry run landfill. Memang tempat yang dikhaskan untuk pembuangan sisa-sisa kimia tadi. Jadi sisa-sisa bahan kimia tu semua sebenarnya dia buang ke dalam sungai tau. So sungai tu adalah sungai yang sama yang mengalir dekat tanah milik Wilbert tadi, dan sungai yang sama yang lembu-lembu tu semua minum airnya. Jadi terjawablah dekat sini kenapa lembu-lembu tu semua boleh mati. Orang dah jual dah tanah dekat dia, dia boleh pergi jadikan tempat tu sebagai tempat pembuangan sisa kimia. Time tu keluarga Wilbert tadi memang percaya sangat yang DuPont Chemical ni dah buang racun ke dalam sungai diorang. Sebab itulah lembu-lembu tu boleh mati. Tapi bila keluarga Wilbert tadi pergi minta bantuan dekat situ, minta bantuan dekat sini, semua orang pun macam tak nak ambil peduli, tak nak masuk campur. Sebab katanya diorang tak nak ada drama dengan DuPont Company. DuPont Company itu kan sangat-sangat besar dan sangat kata membantu diorang punya kewangan jugalah kan, sebab kebanyakannya pun kerja dekat situ. Dan bayangkan dekat satu bandar yang besar sangat tu, Wilbert tadi nak kena berlawan dengan DuPont Company. Orang lain yang beribu-ribu lagi ada dekat situ tak nak masuk campur langsung. Mungkin juga sebab time tu dia tak fikir lagi sebenarnya dia pun turut terkesan kan. Dan tak lama lepas tu ada seseorang yang rekomenkan peguam alam sekitar kepada keluarga Wilbert ni. So kiranya kalau nak berlawan dengan syarikat DuPont tadi, pergi kontak dengan peguam alam sekitar ni. Mungkin dia boleh bantu macam tu kan. Dan dekat sinilah Wilbert tadi dia kenal dengan peguam Rob Billard. Jadi Rob ni adalah seorang peguam alam sekitar. Katanya dia baru je jadi rakan kongsi dekat sebuah firma undang-undang, yang mana biasanya firma tu akan ambil orang-orang yang ternama je sebagai pelanggan. Firma undang-undang tu dikenal sebagai tough standards. Peguam-peguam yang ada dekat firma ni adalah peguam yang biasanya DuPont Chemical ni upah kalau diorang hadapi tuduhan-tuduhan sebegini. Jadi macam kelakar jugalah dekat sini kan. Ini adalah firma yang biasanya DuPont upah, dan dalam masa yang sama juga si Wilbert tadi dia upah Rob yang mana bekerja dekat firma ni untuk pergi buat dakwaan terhadap DuPont Chemical. Pelik dekat situ kan. Tapi bila ditanya, Rob cakap yang dia ambil keputusan untuk ambil kes ni sebab dia nak buat sesuatu yang baik dekat dunia ni. Dan dia nak buat sesuatu yang luar biasa, yang different daripada biasa-biasa yang dia buat. Dalam masa yang sama juga, dia dapat rasa memang ada sesuatu yang ganjil dengan ladang ternak milik Wilbert tadi. Jadi macam benda tu menarik minat dia. Dan dia macam yakinlah yang dia boleh buat sesuatu yang luar biasa dekat sini. Jadi Rob ni sebenarnya dia ada hubungan yang khusus dengan Badan Perlindungan Alam Sekitar ataupun EPA. Jadi sebab dia memang ada hubungan khusus dengan EPA tadi, dia memang sangat-sangat fasih tentang cara untuk mengendalikan sampah-sampah chemical tu semua. Ataupun kita panggil chemical waste lah kan. Macam pelik pula dengar sampah chemical.
kan. Okey, sebab Wilbert tadi dah lama dah kumpulkan bukti-bukti. Yelah, dia ada rakaman VHS dia tu. Lepas tu dia kumpulkan gambar-gambar, dokumen-dokumen. So semua dokumen tu dia orang compilekan. Lagipun Wilbert tadi bukan sehari dua je dia kumpulkan semua tu, tapi dah bertahun-tahun. Lepas Rob tadi dah semak semua file-file tu dan dia yakin kita dah boleh buka kes untuk lawan dengan DuPont Chemical. At least dia kena bertanggungjawab dengan apa yang dia dah buat kan. Ya, pada musim panas tahun 1999, Rob tadi dia filekan federal suit untuk DuPont Chemical di West Virginia. Time tu macam bagi sedikit sinar harapan lah kepada keluarga Wilbert ni. Yelah, lepas dah bertahun-tahun mencuba, last kali nampak juga ada hasilnya. Macam tercapai juga hasrat dia untuk pergi saman DuPont Chemical tu. At least dia boleh dapat ganti rugi daripada DuPont Chemical tu kan. Yelah, dengan ladangnya yang jadi punca pendapatan utama dah musnah macam gitu je. Lembu-lembunya yang mati, tanamannya yang tak menjadi. Jadi at least dia dapatlah sikit, orang kata ganti rugi lah kan, daripada DuPont Company tu. Bila dah masuk mahkamah tadi, pihak DuPont ni pula cakap yang sebenarnya kita dah study dah benda ni, dah study dah kes ni, dan pihak kami mendapati yang lembu-lembu Cik Wilbert ni mati disebabkan kesilapan daripada diorang sendiri. Maksudnya tak ada kaitan langsung dengan DuPont Chemical. Oh wow, memanglah kalau dah peguam yang DuPont ni hire, DuPont ni upah, memanglah peguam tu akan memprotect DuPont ni kan. Takkanlah dia dah dibayar lepas duduk saja je. Dah tu diorang cakap yang DuPont Chemical ni dah bekerjasama dengan EPA, Jabatan Alam Sekitar dia tadi kan. Diorang dah buat kajian sama-sama dekat tanah bersebelahan dengan tanah milik Wilbert. So pada masa tu je diorang ada 6 orang doktor haiwan. 3 daripadanya pihak DuPont ni yang upah dan 3 lagi daripada pihak EPA. Adil lah kan, daripada EPA 3, daripada DuPont 3. Cuma combine semua fikiran diorang tu, ke-6-6-nya tu, keputusannya adalah DuPont tak ada kaitan dengan kematian lembu-lembu tu semua. Doktor haiwan tu cakap yang Wilbert yang bertanggungjawab atas kematian lembu dia sebab dia tak jaga betul-betul. Maksudnya kalau secara halusnya, Wilbert ni memang tak pandai lah nak jaga lembu macam itulah kan. Padahal orang tu dah bertahun-tahun jadi pengembala lembu tau. Dia boleh nak mempertikaikan profession orang tu sebagai pengembala lembu. Dah tu, peguam pihak lawan tadi, dia pergi tuduh pula si Wilbert ni menganiaya haiwan ternakan dia. So, si Wilbert ni lah yang patut dipersalahkan. Dah tu dia pergi tuduh yang Wilbert ni sebenarnya saja nak cari keuntungan daripada apa yang berlaku pada diri dia. So, macam nak salahkan DuPont Chemical, dia dapatlah sikit duit macam tu. Sebenarnya hubungan antara EPA dengan DuPont Chemical ni sangat-sangat rapat juga. Sebab katanya diorang macam saling bekerjasama. Kiranya EPA ni macam atas sikit daripada DuPont dan EPA ni lah yang akan make sure DuPont ni ikut peraturan dalam mengendalikan chemical tu semua. Keluarga Wilbert pula, dia orang macam dah frust sangat dah. Lepas tu dalam masa yang sama dia orang penat nak berlawan dengan DuPont tu, penat nak melayan orang sekitar yang seolah-olah macam dia dipulaukan tau. Katanya sampaikan dia orang terpaksa tukar church sebanyak 4 kali disebabkan orang-orang kejiranan situ yang semacam bash dia orang. Mungkin jiran-jiran dia masa tu fikir yang keluarga Wilbert ni saja je nak ambil kesempatan atas DuPont Chemical ni. Sekali lagi, DuPont Chemical memang satu company yang sangat dibanggakan dekat sana. Jadi macam seolah-olah orang kutuk kita punya idol lah. Walaupun nampak macam dah kalah tadi, tapi sebenarnya Rob, peguamnya Wilbert tadi, dia tak putus asa tau. Dia ambil jalan yang susah sikit, jalan yang agak mencabar. Dia kumpulkan semua-semua paper, semua-semua bahan bukti, semua-semua dokumen. Dan satu hari tu, dia pergi buat research sendiri. Time tu, dia terjumpa satu surat daripada Jepun kepada EPA. So, apa yang ada dalam surat ni? Macam penting sangat ke? Jadi, masa dia duduk cari gali, dia buat research tu, sebenarnya dia ada terjumpa satu surat kepada EPA. So, apa surat ni? Macam penting sangat ke kan? Sebenarnya, dalam surat ni, DuPont ada bagi tahu yang ada satu chemical substance
yang diorang jumpa dekat ladang tempat pembuangan sisa chemical tu. Kan ladangnya tu sebelah dengan ladang Wilbert tadi. Katanya chemical substance yang diorang jumpa kali ni macam lain sikit. Kiranya ini adalah penemuan chemical yang baru diorang jumpa dan diorang tak kenal pun, diorang tak tahu pun wujudnya chemical ni. So macam ada timbul chemical yang baru lah kan. Bila ada chemical yang baru, of course lah ciri-cirinya lain, kena pergi study balik apa efek dia, semuanya tu diorang tak tahu. Katanya DuPont tadi sebenarnya dia pergi buang bertantan chemical dekat ladang pembuangan diorang tu, dan diorang buang chemical waste tu pula hari-hari. So boleh bayangkanlah betapa banyaknya chemical waste yang ada dekat situ. Bila dah terjumpa satu chemical yang diorang sendiri pun tak dapat nak kenal pasti, memang itu macam sesuatu yang berbeza lah kan. Jadi apa chemical substance yang diorang jumpa time tu? Chemical substance ni diorang bagi nama PFOA. Jadi bila dah masa tu si Rob, masa tu peguam Rob tadi dah tahu dah ada chemical baru PFOA. So dia pun nak tahulah kan apa PFOA, apa PFOA. Dia pergi tanya orang tu, pergi tanya orang ni. Katanya dia tak jumpa dekat mana-mana sumber sekalipun apa itu PFOA. So dia macam tak tahulah apa properties PFOA, apa efek PFOA. Semua tu dia tak tahu. Dan akhirnya dia ambil inisiatif untuk pergi cari ahli kimia yang memang expert sangatlah dengan chemical properties ni semua kan. Jadi dia pun tanyalah ahli kimia tu, apa tu PFOA, apa efek dia, apa properties dia. Tapi tahu tak ahli kimia jawab apa? Dia cakap dia tak tahu pun ada chemical yang bernama PFOA. Dia tak tahu yang ada wujudnya chemical tu. Cuma dia sangat familiar dengan sesuatu yang lebih kurang sama, iaitu PFOS. Jadi apa itu PFOA? PFOA itu adalah perfluoride tanoic acid. Nak sebut pun memang susah lah. Tapi dia hasil daripada gabungan karbon C8, HF15 dan juga O2. So kalau HF ni dia memang antara asid-asid yang kuat lah. Dan apa itu PFOA pula? Dan apa itu PFOS pula? PFOS tu adalah perfluorooctanoic sulfonic acid. Ya, gabungan chemical dia lebih kurang sama dengan yang PFOA tu, cuma dia ada unsur sulfur. Okey, lepas dah tahu dah PFOS tadi pun dah bahaya, dan PFOA tentulah lebih kurang 11-12 macam tu je kan, bahaya juga. So dia pun pergilah tanya DuPont ni. Dia tanya DuPont apa tu PFOA. Tapi pihak DuPont ni pula dia macam tak nak jelaskan secara terperinci. Dia macam create confusion tau. Dia tak nak lawyer Rob ni faham apa itu PFOA. Jadi bila dah tanya secara baik tak nak bagi. So sebab dia lawyer, dia pun pergi minta perintah mahkamah supaya pihak DuPont ni bagi secara terperinci, bagi dokumen ataupun fahaman secara terperinci apa itu PFOA. Dan at last diorang dapat juga dokumen-dokumen tu semua. Tapi dokumen-dokumen yang dia dapat tu memang kata berlambak tau. Seolah-olah macam kau nak faham sangat kan? Nah kau pergilah baca semua macam tu. So nampaklah dekat situ pihak DuPont tu sendiri macam, sebab apa yang dia reportkan dekat sini, berdozen-dozen box of file yang dia orang bagi untuk pihak peguam ni baca dan fahamkan. So sebab berdozen-dozen kotak file yang dihantar dekat Rob tadi, Rob tu sendiri kena study benda tu sampai berbulan-bulan tau. Jadi katanya pada tahun 2000 barulah Rob ni boleh prepare satu dokumen yang kata terbaik untuk dia buka fail mahkamah balik, untuk dia dakwa lagi sekali. Ialah daripada tahun 1999 sehingga tahun 2000 baru dapat jumpa dengan info yang mengatakan PFOA tu memang diproduce oleh DuPont Chemical. Dan chemical tu sebenarnya memang sangat-sangat bahaya. Bukan je DuPont tu macam kenal dengan chemical ni, tapi Rob ni sangat-sangat yakin, sangat-sangat clear dengan apa yang dia jumpa tu, yang pihak DuPont ni tahu tentang kewujudan PFOA dan juga bahaya ataupun kesan kepada
orang ramai, kesan kepada persekitaran ataupun kesan kepada persekitaran. Katanya untuk hasilkan teflon, diorang perlu gunakan chemical PFOA tu untuk hasilkan teflon, atau mungkin sebenarnya dia menggunakan chemical yang lain, tapi dalam proses untuk menghasilkan teflon tadi akan terhasilnya PFOA. Sepatutnya kalau dia tahu yang PFOA tu memang sangat-sangat bahaya, dan obviously lah diorang tahu sebab diorang memang dalam bidang chemical kan, sepatutnya diorang boleh je send chemical tu yang bahaya tu kepada tempat-tempat yang memang melupuskan bahan-bahan chemical ni. Yelah supaya dapat lupuskan dengan elok lah kan. Tapi diorang tetap juga ambil keputusan untuk buang semua chemical ni ke dalam sungai. Tak lama lepas tu heboh lah, kata DuPont Chemical ni dah buang bahan-bahan kimia macam PFOA tadi ke dalam sungai. Lepas tu mengotorkan sungai-sungai yang ada sekitar Ohio River tu. Ya, chemical yang dah dibuang ke dalam sungai tadi sebenarnya macam automatik lah kan, sungai tu dah tercemar semua kan. Dan sungai itu sendiri adalah salah satu punca bekalan air kepada penduduk. Jadi macam memang automatik penduduk-penduduk dekat sana minum air yang ada chemical tu. Jadi peguam Rob ni punya view daripada kes lembu mati je tadi dah jadi satu kes yang sangat besar dan melibatkan orang ramai. So macam secara tak langsung termakbul jugalah impian dia tu untuk buat something different kan. Tak habis dekat situ, sebenarnya si Rob ni dia terjumpa satu rekod yang mengatakan Japan Chemical ada bagi dana untuk buat research terhadap PFOA. Tapi dana ni macam top secret macam tu lah. Dan rupa-rupanya PFOA ni dah efek kepada manusia selama 40 tahun. Jadi berdasarkan diorang punya study, DuPont ni memang tahu sangat yang PFOA tadi boleh buat perut tikus ni jadi membesar. DuPont tahu sangat yang PFOA ni boleh menyebabkan hati pada tikus, boleh menyebabkan hati tikus menjadi besar. Boleh menyebabkan hati tikus, arnab dan juga anjing jadi makin membesar. Diorang juga tahu yang pekerja diorang ni ada kepekatan PFOA yang tinggi dalam darah diorang. Tapi diorang ambil keputusan untuk diamkan diri dan tak bagi tahu sesiapa. Boleh menyebabkan kecacatan kepada tikus yang baru lahir. Maksudnya PFOA itu sendiri boleh bagi kecacatan kepada janin tu kan. Diorang juga ada lakukan kajian terhadap anak-anak pekerja diorang. Ya, memang betul. Diorang ada jalankan uji kaji terhadap kanak-kanak. Dan hasil daripada kajian diorang, 2 daripada 7 kanak-kanak tu yang lahir akan dapat kecacatan pada mata. Katanya pada tahun 1991, DuPont Chemical ni diorang ada satu had keselamatan dalaman untuk PFOA. So diorang tahu berapa concentration yang PFOA tu ada dalam air dan juga berapa banyak je air yang sepatutnya diminum secara selamat. Contohnya diorang tahulah berapa liter je satu hari yang diorang sepatutnya minum, tapi diorang tetap juga mendiamkan diri dan tak nak bagi tahu berapa je amount yang selamat. Jadi sebab peguam Rob tadi dah kumpulkan semua bukti, dah settle dah semua dokumen, so dia pun macam prepare lah kan nak pergi trial tu kan. Katanya akhir tahun 2000, belum lagi masuk percubaan trial tadi, tiba-tiba je keluarga Wilbert ni dia buat settlement agreement dengan pihak Jepun. Jadi keluarga Wilbert tadi dapat pampasan untuk diorang dan kes close. Tak sempat pun nak masuk ke trial. So kenapa Jepun yang bayar dia? Sebab Jepun yang bagi dana tadi untuk buat kajian terhadap PFOA kan. Dan mungkin juga diorang macam tak naklah kios-kios, tak naklah macam heboh satu dunia yang mengatakan dia ada terlibat sama ke apa ke macam gitu kan. Jadi mungkin sebab itulah yang dia pergi bayar supaya keluarga Wilbert ni dapat pampasan dan juga kes boleh ditutup dengan aman. Macam itulah. Cuma walaupun kes dah tutup, air yang diorang minum tu tetap lagi air beracun. Yelah, boleh dikatakan air beracun lah kan, sebab air yang penuh dengan chemical waste, PFOA lagi. Cuma Rob tadi dia tak putus asa kat situ. Dia tetap juga tak puas hati sebab ini melibatkan orang ramai. Katanya tak lama lepas tu DuPont tadi dah berhenti dah beli PFOA, tapi time tu dia pergi hasilkan sendiri PFOA. Yelah, sebab diorang memang nak kena guna PFOA tu untuk hasilkan teflon tadi.
So daripada sinilah Rob tadi cuba sedaya upaya untuk buat benda ni diketahui ramai. Jadi orang ramai aware, orang ramai mula bersuara, bolehlah jadi kes sikit kan. Jadi pendekatan yang Rob ni ambil, dia pergi buat satu laman web dan dekat sana ditulis sebanyak 972 halaman dan semuanya tu tentang minta peraturan segera untuk hasilkan air bersih kepada semua masyarakat. Okey, Rob tadi dia pergi tulis sebanyak 972 halaman yang dia bagi tajuk mohon peraturan segera untuk dapatkan air bersih kepada penduduk sekitar. Dan semua 972 halaman tadi dia pergi hantar kepada pengarah untuk semua agensi pengawal seliaan di daerah barat. So bukan satu agensi je yang dihantar, tapi semua yang ada dekat situ. So at least kalau yang ini tak ambil port, mungkin yang ini ambil port kan. So dah betul lah tu cara dia buat macam gitu tu. Katanya peguam negara AS Jepun, diorang tak nak hal ni diketahui ramai. So diorang tak nak lah laporan ni dikeluarkan. Jadi time tu macam ramai lah yang fikir, yang tahu lah kan. Diorang fikir mungkin ada sesuatu yang lebih besar lagi yang nak disorokkan. Sekali lagi terbantuklah usaha si Rob tadi. Bukan main lagi, dah sediakan berapa 972 helaian tu kan, semata-mata untuk menggesa pihak kerajaan ni sediakan air yang bersih dan yelah halanglah daripada buang ke sungai semua tu kan. Tapi itulah bila orang atasan buat kerja, orang bawahan ni macam terpaksa ikut je lah. Tak lama lepas tu ada satu badan ni, katanya Toxic Substance Control Act macam tu. Dia cakap yang EPA ni diorang tak boleh nak test satu chemical tu melainkan ada bukti yang mengatakan chemical tu membahayakan. Kalau sekali fikir macam logik lah juga kan. Cuma EPA ni dia tak bertindak untuk mengkaji ataupun mencari chemical-chemical yang baru. Tapi company DuPont tu lah yang bertanggungjawab untuk mengkaji chemical yang baru tu. So tak kesudahan juga dekat sini, diorang macam saling backup macam begitu. Cuma at last pada tahun 2005, peguam Rob tadi berjaya juga untuk minta DuPont bertanggungjawab. Katanya DuPont dan juga EPA ni, diorang terpaksa bayar sebanyak 16.5 million sebagai bayaran settlement macam tu lah kan. Sebab akhirnya diorang disahkan dah melanggar tas toxic substance. Peguam Rob tadi juga, dia filekan saman terhadap DuPont yang mengatakan air yang ada chemical tadi tak selamat untuk diminum. Dan of course lah chemical tu terhasil daripada DuPont kan. So DuPont bertanggungjawab untuk menyediakan air yang bersih. Pada September 2004, Rob tadi dapat settlement tu. So katanya company ni setuju untuk install water filter dekat tempat-tempat yang terlibat. Dan diorang juga setuju untuk bagi dana bagi tujuan mengkaji sama ada PFOA ni ada kecenderungan untuk bagi masalah kesihatan kepada manusia ataupun tak. Dan pihak DuPont juga bersetuju untuk bagi pemantauan kesihatan kepada orang-orang yang terlibat. So total settlement yang diorang dapat time tu lebih kurang 21.7 million. Memang satu nilai yang kata wow lah kan. Okey, apa jadi pada Wilbert tadi? Katanya Wilbert dengan isteri dia, kedua-duanya pun didiagnosis mengidap barah dan tak lama lepas tu dia meninggal disebabkan serangan jantung. Isterinya pula meninggal dunia sebab penyakit barah. 2 tahun lepas tu, pada tahun 2011, barulah pasukan saintis ni diorang keluarkan yang kemungkinan PFOA tadi akan menyebabkan masalah kesihatan. Antara masalah kesihatan yang mungkin akan timbul adalah kanser testis, barah buah pinggang, penyakit thyroid kolesterol tinggi, preeclampsia, efek kepada janin kalau orang tu mengandung, yang mana mungkin akan dapat kecacatan pada anak macam tu lah. Dan juga boleh meningkatkan kadar kolesterol. Tak lama lepas tu, EPA tadi mendapati yang PFOA ni bukan je ada dalam air minuman. Tapi siapa-siapa je masyarakat yang umum ni yang menggunakan kuali yang dah dikod dengan Teflon tadi, yelah untuk memasak tu semua kan, orang-orang ni semua memang sangat-sangat tinggi untuk terdedah dengan PFOA. Maksudnya saya pun memang terdedah lah dengan PFOA ni. Dah tak dapat nak dinafikan lagi dah. Sebab itulah dekat awal cerita tadi saya cakap yang benda ni
hal ni, kes ni memang sangat-sangat bersangkut paut, sangat-sangat memberi kesan kepada kita. Malah katanya PFOA ni sendiri berkemungkinan ada dalam darah kita. Dan kalau orang tu derma darah, dalam darah dia ada PFOA, kita pula sakit dan kita menerima darah yang ada PFOA tadi, automatik kita sendiri pun akan ada PFOA juga. Wow. So macam yang kita tahulah, kalau ada PFOA dalam darah, kemungkinan untuk dapat penyakit barah tu sangat-sangat tinggi. Cuma wallahualam, mungkin ada antara kita yang doktor dekat sini boleh tolong double confirmkan. The end. Saya rasa sampai di sini je dulu kot, sebab sebenarnya banyak lagi tahu info-info yang berkaitan tentang DuPont, tentang Rob tadi yang macam berlawan habis-habisan lah kan, macam tu kan, berperang habis-habisan. Tapi itulah point yang kita nak ambil dekat sini adalah kesan PFOA tu ataupun kesan kuali yang dikod dengan Teflon tadi yang kita guna kat dapur kita tu kepada kesihatan kita. Sebenarnya saya ada pernah terdengar tahu satu video daripada seorang doktor, saya lupa dah doktor apa, tapi saya rasa korang mesti tahu kan. Dia pun ada pernah list kan periuk-periuk mana je yang elok digunakan dan periuk-periuk mana je yang tak berapa nak elok digunakan. So sebenarnya sebab saya tengok video dia tu lah, saya macam terinspirasi. Kebetulan pula terjumpa dengan kes yang macam ni. Saya rasa macam agak menarik lah kalau saya bahaskan dalam video kali ni. Jadi video kali ni macam tu, dan saya harap kita buatlah pilihan yang bijak. Tak adalah saya cakap kita lepas ni dah tak boleh dah nak guna periuk ni dah. Saya tak nak cakap macam itu. Nanti saya pula yang kena dapat miss call daripada company-company besar nanti kan. Okay, saya harap korang sukakan video ni. Dan maaf kalau ada yang terkurang daripada saya. Maaf juga kalau saya ada menyentuh sensitivity setengah video. Saya rasa banyak jugalah sensitivity yang saya dah sentuh dalam video kali ni. Cuma itulah untuk point out point kan yang mana yang penting je lah kita ambil, okay? Dan untuk korang juga, yang mana yang baik je korang ambil, yang mana yang buruk tu korang letaklah kat tepi, kat mana-mana ke, buang tu sampah ke, mana-mana ke. Kalau betul tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.